Assalamualaikum, salam sejahtera semua, apa kabar? Nama saya Zainuddin Salim. Saya mewakili SK Batu Danau dan hari ini kita akan terus kepada model 3 dan berbicara tentang toolkit 3.21 hinggalah 3.24. Okey, terus kita pergi kepada contoh gambaran visual. Jika anda nampak di sini ialah screenshot daripada pengajaran yang ada pada sekolah kami, iaitu daripada Cikgu Hamim. Uh, Beliau merupakan guru mata pelajaran sains bagi tahun 4 dan arahan tugasan ini ialah disampaikan melalui WhatsApp, dan tugasan ialah menghasilkan nota ringkas dan peta minda berpandukan kepada refleksi minda pada halaman buku 84. Jadi arahan itu digunakan melalui WhatsApp, tetapi dia ada pautan-pautan yang dibekalkan melalui WhatsApp, dan seterusnya. Apabila dipahami oleh murid, mereka akan menghasilkan gerak kerja ataupun menghasilkan latihan-latihan, dan ini antara bukti-bukti yang ada. Peta minda dihasilkan oleh murid-murid bagi sekolah kami. Jadi di situ ini ialah arahan mudah, dan bukti dia, evidence dia ialah ini. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada toolkit 3.2.2 dan iaitu senarai semak kemahiran abad ke-21. Dan toolkit ini diisi berdasarkan kepada dua video sebenarnya, iaitu video A dan video B, dan kami telah memilih video B, iaitu mata pelajaran sains bagi SK Pengkalan Tereh. Okey. Dan di sini jika kita lihat beberapa kemahiran-kemahiran akan kita boleh dapati di dalam video ini, dan saya letakkan bukti amalan di dalam video ini berserta dengan screenshot dia, so lebih jelas. Okey, pertama, murid dapat memerhati, mendengar dan memberi maklum balas dengan orang lain. Itu kami dapati pada amalan 0.42 saat yang pertama. Kemudian murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakan secara jelas dan ringkas. Ini berdasarkan kepada bahan-bahan yang cikgu Muhammad Zaki, nama dia Muhammad Zaki, tunjukkan, and then mereka boleh menilai dan juga secara logik mengaitkan tentang pengalaman mereka tentang gambar. Itu gambar mengenai wanita tua, tentang kebersihan gigi dan keadaan gigi yang sempurna ataupun tidak sempurna. Kemudian ketiga, murid dapat memahami cara menyesuaikan mesej atau kaedah tertentu untuk menyampaikannya. Ini juga diterangkan, maksudnya dia menyesuaikan mesej, murid-murid itu menyesuaikan mesej dan satu kaedah itu untuk menyampaikannya. Pertama, mungkin dalam bentuk presentation secara kumpulan, dan juga mengaitkan bahan-bahan pengajaran itu dengan pengalaman mereka dan mereka sampaikan kepada rakan-rakan mereka. Kemudian keempat, murid yakin berinteraksi dengan rakan semasa penyampaian sebarang topik. Jadi ini juga berlaku pada minit ketiga 3.14, di mana berlaku gallery walk sebenarnya dalam kelas Muhammad Zaki ini, dan mereka berbahas tentang jenis-jenis gigi, apakah kelebihan dia, dan mereka akan membekalkan informasi-informasi bagi subtopik sains yang ada pada hari itu. Okey. Kemudian yang bahagian 2, iaitu berkolaboratif, kami dapati pada minit ke-2.40, murid dari pelbagai kabulian bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama dan saling bergantungan untuk berjaya. Jadi kita tengok pada minit 2.40 ini, Cikgu Zaki bijak mengatur siapa yang perlu menulis, siapa yang perlu bercakap, siapa yang perlu mengendali sesi berbincang semasa gallery walk, dan juga di dalam kumpulan. Itu ada dibahagikan oleh Cikgu Zaki tadi. Kemudian kita tengok lagi, murid bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan dalam kumpulan dan menghargai sumbangan dan idea rakan-rakan yang lain. Ini juga diterapkan pada awal-awal juga oleh Cikgu Zaki ini, di mana murid akan memberikan murid itu diberikan tugasan untuk mencari maklumat-maklumat tentang subtopik yang mereka perlu bagi tahu nanti pada tugasan kumpulan dan juga gallery walk. Bisa kata jika kumpulan B ingin mengetahui mengenai topik pertama, subtopik pertama nanti, mereka perlu berbincang dengan atau pergi ke grup yang lain. Okey. Kemudian
Ketiga, murid dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugasan berdasarkan keupayaan murid. Okey. Ini juga dapat dikesan awal oleh Cikgu Muhammad Zaki. Dia tahu pelajar mana yang boleh bercakap di hadapan, pelajar mana yang boleh menulis dengan baik, pelajar mana yang boleh menjawab soalan dengan baik. Itu juga telah dikesan oleh Cikgu Zaki, tetapi pada masa yang sama melakukan keseimbangan. Maksudnya melakukan penggiliran, tidak budak yang sama saja bercakap, kemudian tidak budak yang sama saja menulis dan sebagainya. Itu perlu dikenal oleh guru-guru di dalam kelas. Kemudian yang keempat, murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain, bersikap fleksibel dan dapat mencapai matlamat yang sama. Jika anda tengok 2.20 ini, minit 2.20, murid, dua orang anak murid ini sedang berbincang mengenai jawapan ataupun bahan apa di mesej-mesej yang perlu mereka terapkan di dalam presentation mereka nanti. Okey. Ketiga, pemikiran kritis. Murid memiliki maklumat mengenai pelbagai perkara ataupun bidang. Maksudnya murid itu bukan sahaja dapat memahami sesuatu tajuk itu, tetapi dapat lagi mengaitkan tajuk tersebut tentang perkara yang familiar untuk rakan-rakan mereka. Contohnya rakan-rakan mereka. Contoh kepentingan gigi, apakah fungsi gigi dan sebagainya. Itu perlu ada pada murid-murid. Kemudian yang kedua, murid meneroka sesuatu bidang ilmu dengan cara pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti secara hands-on untuk mendapat maklumat. Ini juga telah diberikan arahan pada awal-awal pengajaran tadi oleh Cikgu Zaki, di mana dia memberikan kumpulan-kumpulan untuk murid-murid ini dan seterusnya melakukan aktiviti sebegini hands-on. Itu dengan cara pembacaan, penyoalan untuk mendapatkan maklumat daripada masing-masing. Jadi itu adalah satu aktiviti yang sihat dan yang juga bagus untuk motivasi pelajar supaya mereka tidak malu. Okey, yang ketiga, murid membuat keputusan berdasarkan maklumat dan berupaya mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti. Contohnya, ini bukti dia apa? Di bahagian sekarang ini grup ini memberikan penerangan tentang topik yang diberikan ataupun subtopik ini diberikan dengan bantuan rakan dia yang berbaju oranye itu memegang replika gigi sambil mereka memberikan hujah-hujah ataupun maklumat tentang pembentangan mereka pada hari itu. Keempat, murid berfikiran kritis dalam menyelesaikan masalah. Ini dapat saya kesan pada minit keempat 4.23, di mana Cikgu Muhammad Zaki ini bijak mengadakan satu lagi proses pengayaan PDP, di mana di penghujung sesi itu, hampir ke penghujung dia, beliau telah mengadakan ujian individu. Jadi di sini secara tidak langsung beliau telah dapat mengesan ataupun di dalam soalan itu mungkin mempunyai soalan-soalan kebat dan sebagainya, untuk murid-murid ini sama ada mereka boleh menjawab ataupun tidak. Okey. Kemudian keempat, kreativiti. Murid melihat situasi sedia ada dari pelbagai sudut untuk menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Di sini kita lihat pada minit 3.13 mereka lebih confident berdepan dengan rakan-rakan mereka, mengaitkan tajuk masing-masing dengan tajuk utama dan seterusnya memberikan hujah yang relevan kepada rakan-rakan mereka. Dan kedua ialah murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif. Jadi maksudnya Cikgu Zaki juga boleh menjana idea murid-murid ini dengan mewujudkan ataupun menggalakkan mereka mencetuskan idea-idea itu. Di sini beliau telah membuatkan peta minda untuk setiap pelajar dan mengumpulkan maklumat tentang apa dia idea-idea ataupun pengalaman pecahan pengalaman yang ada pada mereka ini berkenaan dengan topik mereka bincangkan hari ini, iaitu dengan menggunakan peta minda. Jadi di situ Cikgu Zaki dapat menilai sama ada murid ini dapat relate ataupun tidak mata pelajaran yang diajar pada hari ini. Kemudian yang ketiga, murid berani mencuba dan diberikan galakan tanpa berasa bimbang dengan kritikan. Maksudnya Cikgu Muhammad Zaki ini
pada masa yang sama pada awal pembelajaran beliau telah mencetuskan soalan-soalan mudah supaya murid ini boleh relate dengan pengajaran hari ini, dan di akhir pengajaran beliau mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan, dan tidak mengkritik, tidak mengkritik kalau jawapan itu salah. Beliau tidak menghukum ataupun mengatakan ini salah, tidak, tetapi beliau membetulkan dan sebagainya. Dan keempat, murid mempunyai hala tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli secara tidak mengikut kelaziman. Ini pun okey. Jika kita lihat, ini bukan satu gerak kerja ini ataupun pembelajaran ini yang dilakukan oleh Cikgu Muhammad Zaki ini adalah bukan yang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Beliau menerapkan ada pendarapan pertama tadi, beliau ada memperkenalkan tentang apa dia punya OP dan juga KK di awal pengajaran. Kemudian diselitkan juga penghasilan petaminda untuk mencambahkan lagi apa idea-idea yang ada pada murid ini, dan seterusnya melengkapkan aktiviti tugasan yang paling menarik, iaitu gallery walk ini, di mana murid akan bertukar-tukar idea, bertanyakan apa juga maklumat yang perlu dikumpul bagi satu-satu tugasan itu. Okey, ini ialah toolkit, dan seterusnya kita pergi kepada toolkit 3.2.3a ini. Dan ini ialah, kalau anda perasan, merupakan toolkit ataupun ada pernah kita isi di dalam standard 4 SKPMG2. Dan di sini dia ada 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 lah. Tetapi saya lebih suka sebenarnya ini sebenarnya lebih jelas jika kita masih ingat sebelum kita melakukan mengenakan penilaian kepada guru-guru, kita melakukan proses itu pengisian secara kendiri. Jadi saya lebih jelas bagi saya penggunaannya. Jika kita lihat di sini, saya telah masukkan skor-skor yang ada tadi. Sebenarnya saya telah masukkan ke dalam borang PDPC pencerapan kendiri. Jadi di sini kita boleh berbincang dengan, misal kata saya ialah penilai, saya boleh berbincang dengan Cikgu Zaki, dan di sini kita boleh nampak pada setiap standard itu, iaitu 4.1, 4.2, 4.3, kan. Kalau di dalam tugasan tadi kita tidak boleh klik, kan, bukan? Jangan silap, tahap tindakan itu satu untuk satu tindakan. Kalau kosong, maksud dia tidak ada tindakan langsung. Tapi di sini melalui borang standard 4 ini kita boleh tahu di sini jangan salah faham. Dia memang automatik, dia ada kosong untuk satu. Kosong tu maksud tidak ada tindakan. Jadi di sini kita boleh tahu dia punya tindakan satu itu maksud dia ada, dan dia ada pengskoran 2, 3 ataupun 4. Jadi di sini lebih jelas. Dan untuk di sini saya akan kirakan ini sebagai contoh aspek-aspek yang dinilai daripada Cikgu Muhammad Zaki tadi. Untuk 4.1 75.06, tetapi kita boleh tengok di rumusan ini di bawah sekali catatan ambil masa panjang menerangkan perkara ini. Okey, jika tengok di sini, di dalam apabila kita menilai, kita boleh nampak skor-skor dia. 4.1 guru sebagai perancang berapa? Kita boleh nampak sini 75%, 7.51. Guru sebagai pengawal berapa dia punya markah? Peratusan dia. 4.3 guru sebagai pembimbing, berapa peratusan dia? Guru sebagai pendorong, berapa peratusan dia? Guru sebagai penilai, berapa? Murid sebagai pembelajar aktif, berapa? Dan di sini kita dapat jumlah Cikgu Zaki ini 94.49, agak tinggi juga. Dan itu mungkin kita boleh masukkan di dalam kategori cemerlang. Dan seperti biasa di sini, sebelum kita menilai guru itu kita haruslah berbincang, adakah markah ini sesuai ataupun adakah markah ini berbaloi. Jadi cuba supaya nanti tidak berlaku pertelingkahan tentang apa kekurangan guru itu. Jadi ini perlu dibincangkan bersama dengan guru yang dinilai. Seterusnya kita pergi pada toolkit 3.2.4, dan ini ialah dapatan yang kami ada daripada tontonan video B itu dan
Kami telah lengkapkan daripada 4.1 hinggalah 4.6, dan di sini saya ingin nyatakan tentang penggunaan beberapa konsep-konsep PA21, di mana di awal masa 0.16 guru itu telah membawa gambar warga emas melalui iPad dia, kalau saya tidak salah, iPad dia, dan diperkenalkan ataupun ditunjukkan kepada murid-murid. Dan pada 0.22 beliau telah memperkenalkan apa dia objektif pengajaran, kriteria kejayaan, diberitahu kepada murid-murid itu. Dan pada minit ke 1.24 guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Beliau telah merancang untuk berlakunya nanti di dalam pengajaran itu presentation secara kumpulan dan juga ujian secara individu. Kemudian pada minit ke 1.44 guru mendorong emosi murid dan melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang, sentiasa memberikan galakan dan pujian relevan dan teguran yang baik. Teguran sentiasa memandu murid itu kepada jawapan yang betul. Tidak mengatakan ini salah, tidak. Alright. Seterusnya 4.5, soalan secara awak mengimbau minda murid berkaitan topik. Ini pada awal pengajaran ada juga dibuat, dan pada akhir pengajaran, sebelum berakhirnya pengajaran, Cikgu Muhammad Zaki ada memberi soalan secara mengimbau minda murid berkaitan dengan topik. Kemudian juga di situ juga berkenaan penilaian secara sistematik, beliau juga tadi pada pengamatan saya, video itu beliau melakukan pengayaan dengan mengadakan ujian secara online untuk individu. Kemudian 46 murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Itu ada di dalam kejar dalam kumpulan, pembahagian tugasan, dan juga di dalam proses gallery walk yang telah diadakan oleh Cikgu Muhammad Zaki. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada toolkit 3.3, di mana nanti Cikgu Hamim akan menyampaikan aplikasi Canva di dalam pendidikan. Dipersilakan. We can classify. First, we must identify the part. Kita kenal pasti anggota badan, and then we classify them. Kelaskan mereka. Kelaskan mereka mengikut persamaan anggota badan. So we just go through the exercise. This is the task for you. This is the task for you for today. The task is answer all the questions on page 31. Science activity book. So let us discuss. These animals are classified according to the similar parts of their body. Haiwan ini sudah dikelaskan berdasarkan persamaan anggota. Seterusnya kita pergi kepada toolkit 3.4.1. Okey, ini adalah salah satu carta KWHL untuk salah satu pelajar yang contoh carta KWHL yang kami gunakan untuk satu-satu topik pengajaran. Alright. Bagi tahun 5. Ini ialah untuk student bernama Steve Austin Anak Salim. Contohnya dia nak mengetahui berkenaan dengan topik
topik ini. Apa yang saya telah tahu, beliau telah tahu menukar unit di dalam unit di antara km, meter, sentimeter dan juga milimeter. And then apa yang hendak saya tahu, menyelesaikan operasi dalam topik panjang melibatkan semua unit panjang. Kemudian bagaimana saya belajar lebih lagi, beliau telah menerangkan melakukan pelbagai latihan, mengukuhkan melibatkan pelbagai unit dan pelbagai masalah berlainan tahap kesukaran. Ini adalah topik matematik. And then apa yang saya baru belajar, melakukan operasi dalam topik panjang melibatkan penukaran pecahan, panjang kepada perpuluhan, panjang atau nombor bulat dalam unit panjang. Okey, ini adalah dapatan-dapatan yang kami dapat daripada salah seorang murid kami untuk tahun 5. Ini contoh pengisian untuk carta KWHL untuk topik tahun 5 ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada toolkit 3.4.3, iaitu itu berkenaan dengan OP dan juga KK. Di sini guru ini meletakkan persamaan objektif OP dan juga KK itu ialah boleh dilihat oleh semua pelajar di dalam kelas, betul. Perlu dinyatakan apa itu OP. Ditulis dalam bahasa yang mudah difahami murid, betul. Tidak perlu berjela, senang dipahami dan senang diserap oleh murid. 3, diterangkan kepada pelajar sebelum guru mengajar, betul. Itu juga ada pada pengajaran Cikgu Muhammad Zaki tadi. Kemudian yang keempat, menjadi rujukan sepanjang pembelajaran. Jadi kita tidak boleh lari daripada OP dan juga KK itu. Okey, apa dia perbezaan OP dan juga KK ini? Kita lihat di sini. Perbezaan dia, asal. OP itu adalah standard pembelajaran, asal objektif pembelajaran. Relevan, bahagian set induksi, bahagian penutup. Relevan dia bahagian objektif pembelajaran dan bahagian aktiviti. Okey, dan seterusnya menjawab soalan apa yang dipelajari oleh murid, dan perbezaan dia bagaimana murid menunjukkan bukti kejayaan. Bukti kejayaan itu bukti kejayaan, apa bukti-bukti kejayaan dia. Kemudian penulisan di hadapan kelas, kami dapat apa yang mereka dapat dan kami belajar untuk apa. Okey, pada pembelajaran untuk satu hari itu. Seterusnya penulisan di dalam RPH, pada akhir pembelajaran murid dapat apa, dan pada akhir pembelajaran murid mencapai objektif melalui apa. Adakah melalui kertas kerja dan sebagainya. Spesifik yang OP ini berstruktur, mereka ada kriteria kerjaya, ada fleksibel. Maksudnya ikut kepada murid tersebut. Sebab tidak sama kita punya level murid ini tidak sama. Jadi mungkin bahan-bahan itu mungkin dipelbagaikan. Kalau kalau OP ini ia berstruktur dan lebih terancang, spesifik. Alright. Kalau yang untuk kriteria kejayaan dia lebih fleksibel, mengikut kepada keupayaan murid. Seterusnya kita pergi kepada toolkit 3.6.1b. Ini ialah jawapan yang kami dapat. Pertama, iaitu pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat, kaedah dan pendekatan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana seseorang mengetahui kemajuan pembelajaran, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri serta mengambil tindakan susulan. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran juga dianggap sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Melalui maklumat pentaksiran, guru boleh menilai keberkesanan PDP, menambah baik PDP dan merancang aktiviti tindakan susulan. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. Dan terakhir, maklumat pentaksiran penting bagi membantu murid memahami
tujuan belajar dan mempunyai sifat tertentu, yakni tahap keupayaan, status dan juga nilai. Itu jawapan kami lah. Baiklah, seterusnya toolkit 3.6.2 iaitu ciri-ciri ataupun elemen pentaksiran sekolah. Holistik, perinciannya ialah menguji murid secara menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang boleh memberikan maklumat perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif murid. Contohnya kata soalan peperiksaan akhir tahun. Inklusif, mengambil kira semua tahap keupayaan murid, iaitu melalui proses termonuga, contoh instrumen dia. Autentik, mengukur kebolehan sebenar murid secara adil dan berdasarkan fakta, huraian statistik, jadual dan juga graf. Setempat, mengikut keperluan dan persekitaran setempat. Penilaian kendiri murid itu. Kemudian fleksibel, penggunaan kaedah pentaksiran yang pelbagai, contohnya pembinaan projek. Kemudian berterusan, aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PNP, iaitu lembaran kerja. Standard berdasarkan satu piawai yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum, iaitu ujian bertulis. Okey. Seterusnya, ini ialah toolkit 3.6.3 yang telah kami siapkan. Jelas di situ beberapa daripada strategi dan kaedah daripada bilangan 1 hinggalah bilangan 14. Inilah dapatan-dapatan yang kami ada di sekolah. Kurang jelas Contohnya kuis. Nombor 1 kuis untuk ataupun for komunikasi. Latihan kerja rumah. S, kolaboratif dan juga kreatif. Lembaran kerja tentang kreatif dan juga kritis. Pemerhatian untuk juga kritis. Persembahan S, komunikasi, kolaboratif, kreatif. Pensel dan kertas off ataupun tentang kreatif dan juga kritis. Spesifikasi produk S ataupun sebagai kritis. Soal jawab for komunikasi. Senarai semak for komunikasi. Tugasan bertulis off ataupun tentang kreatif dan juga kritis. Main peranan sebagai komunikasi, kolaboratif, kreatif. Projek mudah tentang komunikasi, kolaboratif dan juga kreatif. Permainan sebagai ataupun S, komunikasi, kolaboratif. Bercerita S ataupun sebagai komunikasi, kreatif dan juga kritis. Okey, nampaknya itu saja daripada kami SK Batu Dana. Terima kasih. Assalamualaikum.